Hello guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Welcome back to Hafiz Channel. So hari ni kita nak buat sedikit ulang kaji subjek kimia SPM, sedikit soalan macam mana nak menjawab soalan kertas 2. Tapi saya takkan share banyak, mungkin soalan 5 ataupun soalan 6 sahaja. Okay, yang mana kita sempat lah. Okay, kita lihat soalan 5. Soalan ni pun famous. Dia adalah bab 4, jadual berkala. Kalau awak lihat dalam soalan ini, kalau kita baca, rajah 3 menunjukkan sebatian daripada jadual berkala unsur. Kita ada lithium, kita ada magnesium, kita ada nikel, aluminium dan klorin. Okay, bagi siapa yang tak tahu, ini adalah grup 1, grup 2, grup logam peralihan, grup 13 dan juga grup 17. Okay, kita pergi kepada soalan. Berdasarkan jadual berkala unsur dalam rajah 3, jawab soalan-soalan berikut. So kita hanya akan jawab berdasarkan jadual yang diberikan. Nyatakan satu ciri istimewa nikel. Okey, untuk pengetahuan korang, nikel berada di dalam logam peralihan, transition metal. Jadi ada 4 ciri istimewa untuk nikel. Yang pertama, ciri istimewanya adalah nikel boleh membentuk sebatian ion ataupun sebatian berwarna. Okay, yang pertama boleh membentuk sebatian ion, yang kedua boleh membentuk sebatian berwarna. Selain itu, nikel boleh digunakan sebagai mangkin, boleh membentuk ion kompleks dan mempunyai nombor peroksidaan yang berbeza. Jadi ada banyak kat sini. Selalunya pelajar akan pilih yang mudah sahaja, iaitu boleh membentuk sebatian berwarna. Okey, dapat satu markah. Tak perlu nak nyatakan 4-4. Hanya perlu nyatakan satu sahaja, iaitu boleh membentuk sebatian berwarna. Kalau awak tak suka sebatian berwarna, awak boleh hafal mempunyai nombor peroksidaan yang berbeza. Okay, so ada 4 ciri istimewa logam peralihan, sila ingat. Next, tulis susunan elektron bagi atom klorin. So dia nak electron arrangement, susunan elektron. Okay, sekarang di sini kalau kita belajar nak tulis susunan elektron, mestilah kita kena tahu nombor proton. Daripada nombor proton kita tahu nombor elektron. Akan tetapi sekarang ni klorin dia tak bagi apa-apa. Kemungkinan akan agak sukar bagi sesiapa yang tidak mempunyai basic. Okay, so kita lihat daripada rajah 3. Cikgu nak ajar macam mana daripada rajah 3 ni kita boleh tahu berapa nombor proton dia. Okay, kita kira daripada atas ya. Okay, ni kotak yang pertama, kotak yang kedua, kotak yang ketiga. Klorin berada pada kotak yang ketiga. Maksudnya klorin mempunyai 3 pertala berisi elektron. 1, 2 dan juga 3. Okey, so pertala yang paling hujung, sebab klorin ni dia adalah grup 17. Klorin mempunyai 7 elektron valence. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Dan yang lain adalah petala yang berisi elektron secara lengkap. Petala yang kedua ni 8 elektron boleh masuk. Petala yang pertama hanya boleh masuk 2 elektron. So total dia adalah 2.8.7. Ini adalah susunan elektron bagi klorin. So korang terus jawab je kat sini 2.8.7. Okay, mudah sahaja kan? So ingat, kalau soalan tak bagi nombor proton berdasarkan jadual berkala yang diberikan, awak boleh buat tulis susunan elektron bagi klorin. Okey, next adalah soalan B. Jadual 3 menunjukkan pemerhatian apabila 2 oksida unsur dalam kala 3 ditambahkan ke dalam larutan natrium hidroksida dan asid nitrik. So, apa yang akan berlaku bila kita tambahkan dalam alkali dan juga di dalam asid. So, kalau kita lihat dalam jadual yang diberikan, oksida A dalam kita, kalau awak tak tahu, natrium hidroksida ni dia adalah alkali.
Kalau nitric acid ni dia adalah asid. Okey, kalau kita tambah oksida A ni dalam alkali, apa yang berlaku? Tiada perubahan. Bila tambah dalam asid, pepejal putih larut. Kita tengok B pula, tambah dalam alkali, pepejal putih larut. Tambah dalam asid, pepejal putih larut. Soalan ni sebenarnya, kalau awak tahu, dia sebenarnya menguji tentang properties, ciri-ciri logam tersebut. Sama ada logam tersebut bersifat asid ataupun bersifat alkali. Dia punya trik dia simple saja. Kalau oksida tersebut dia bersifat asid lah. Kita ambil contoh kalau dia bersifat asid. Kalau kita masukkan dalam asid, tak ada perubahan, tak ada apa-apa berlaku. Kalau oksida yang bersifat asid masuk dalam alkali, baru ada perubahan. So, kita ambil contoh oksida A. Masuk dalam alkali, tak ada perubahan. Masuk dalam asid, pepejal putih larut. So, maksudnya bila masuk dalam alkali tak ada perubahan, maksudnya A ni besar kemungkinan dia bersifat alkali. Sebab alkali bila masuk asid, pepejal putih larut. Maksudnya dia membentuk garam. Sebab asid campur alkali, berlakunya proses peneutralan akan terhasilnya garam. Okay, kita lihat B pula. B masuk dalam asid, pepejal putih larut. Masuk dalam alkali pun sama, pepejal putih larut. So maksudnya ada dua tindak balas dalam asid dan alkali. So B kemungkinan besar dia bersifat amphoteric. Dia mempunyai dua properties, iaitu boleh sifat asid, boleh sifat alkali. Normally untuk B ni dia adalah grup 13. Contohnya aluminium. Alkali pula contohnya grup 1 ataupun grup 2 sahaja. Okey, so kita dah tahu, baru kita boleh jawab soalan. So soalannya berdasarkan jadual 3 nyatakan oksida A dan juga oksida B. Okey, bila dia kata nyatakan. Nyatakan ni awak cuma nyatakan, ambil je lah contoh-contoh yang awak nak ambil. Contoh cikgu cakap kan, oksida A kemungkinan alkali, awak nak ambil grup 2, contohnya magnesium. So magnesium oksida, MgO. Okay, kalau korang tak confident nak tulis macam gini, jawapan selain itu boleh tulis dari segi ayat. Magnesium oksida. Okay, dua-dua jawapan diterima. Cikgu, saya tak nak pakai magnesium oksida. Saya nak pakai benda yang lain. Contohnya natrium oksida. Terpulang sebab dia pun boleh digunakan. Akan tetapi pastikan dalam kala ketiga sahaja. So tak boleh pakai lithium, tak boleh pakai kala yang lain lah. Mesti kala ketiga. So kita belajar dalam kala ketiga, grup 2, magnesium. Grup 1 sodium, kena macam itu. Awak boleh pakai magnesium oksida, sodium oksida. Okay, so ada dua je pilihan jawapan. Okay, untuk oksida B dia adalah amphoteric. Dalam kala yang ketiga, grup 13 dia adalah aluminium. Awak boleh tulis Al2O3 ataupun aluminium oksida. Dua-dua cara penulisan diterima. Okey, kenapa kalau ada orang nak tulis macam gini, simbol tapi kadang-kadang salah. Okey, cara dia simple cikgu tunjuk Mg charge dia 2+, oksigen charge dia 2-. Bila dia cross, charge tu akan mati each other, dia akan rapat saja jadi MgO. Untuk aluminium sebab Al ni 3+, charge dia. Oksigen 2-. Bila dia cross, 2 ni akan turun bawah jadi Al2O3. 3 ni turun bawah. So kita panggil dia pindah silang lah. Sama juga dalam kes ini. Okay, habis dekat situ. Soalan yang terakhir mungkin dalam video kali ni sebab dah 9 minit dah. C. 0.05 mol lithium react with chlorine to form lithium chloride. Tuliskan persamaan kimia bagi tindak balas di antara lithium dengan klorin. Okey, cikgu sering mengingatkan student cikgu untuk tulis charge dulu. Okay, lithium di kumpulan 1 charge dia positif. Klorin kumpulan 17 charge dia negatif 1. So, bila awak tulis macam ini, senang awak nak tulis persamaan kimia. So, lithium adalah logam. So, Li sahaja. Tindak balas dengan klorin. Tak boleh tulis satu je sebab klorin ni kumpulan 17, dia wujud sebagai dui atom. Sebab tu Cl2 dan buat anak panah. So yang ni kita cross, dia cuma turun rapatkan saja. Jadi LiCl. Okey.
Cumanya kat sini belum balance. Kita tengok kiri ada 2 klorin, kanan ada 1. Letaklah 2 di hadapan. Tiba-tiba lithium pun ada 2, letaklah 2 di hadapan. So inilah jawapannya, 2Li tambah Cl2 sama dengan 2LiCl. Next, yang terakhir adalah pengiraan gisim lithium klorida yang terbentuk. So kita nak kira gisim dia berapa. Okey, apa yang menarik dekat sini? Hint dia, bila awak tak tahu cara nak kira, kita tengok dulu maklumat apa yang diberi. Kalau awak nampak kat sini, dia cuma bagi gisim atom relatif. Tapi sebab soalan ni berkait, kena buka balik muka surat sebelah. Kita buka balik, lihat apa yang dia bagi. Soalan sebelah pun tak ada bagi apa-apa. Okey, kalau tak ada bagi apa-apa, patah balik. So, berbalik kepada soalan ini. Okey. So, dia berkait dengan soalan C yang atas ni. Dia kata 0.05 mol lithium. Okey, sekarang kita dah tahu bilangan mol. Tak perlu nak cari mol guna formula N sama dengan mv/1000 ke. Tak perlu nak cari nombor mol sama dengan gisim bahagi gisim molar. Tak perlu sebab N dia dah bahagi dah kat sini 0.05. Jadi apa yang awak perlu buat? Awak perlu gunakan perbandingan. Sekarang yang dibagi ni adalah untuk lithium. So sekarang kalau kita ambil lithium, 2 lithium menghasilkan 2 lithium chloride. So 1 lithium bersamaan 0.05 mol. Okay, sebab ratio dia sama, 2:2. So jadi maksudnya 0.05 mol ni untuk 2 lithium. Jadi 2 lithium chloride pun sama juga sebenarnya, 0.05 mol. So ratio dia sama, jadi awak boleh gunakan nombor mol yang sama. Next, kita nak cari gisim. Gisim LiCl, cuma gunakan formula. Gisim sama dengan number of mol darab gisim molar. N darab gisim molar. Sama dengan 0.05 darabkan dengan gisim molar lithium sama dengan 7 tambah Cl. Cl 35.5. Tak perlu nak darabkan dengan 2. 2 ni tak perlu nak darabkan sebab lithium klorida, bila gisim molar dia tak perlu nak ambil, kita panggil dia molar kat depan ni, tak perlu. So, bila kita darabkan, kita akan dapat jawapan 2.125 gram. So, ini adalah gisim lithium klorida yang terhasil. So, cukuplah sampai di sini. Nanti kita sambung pada soalan yang berikutnya. Jumpa lagi. Bye. Assalamualaikum.